Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Topik pada malam ni agak general, tetapi dia boleh merumuskan sesuatu petanda daripada anda sekalian. Sebab saya, yang menjadi mencetuskan saya buat cerita ni, sebab saya berjalan 2-3 hari ni banyak pergi tengok kat tempat-tempat orang shopping, perkarangan orang berkumpul dan sebagainya. Ramai juga yang saya tengok yang dewasa, tapi ada yang perangainya macam lebih teruk pada budak-budak. Itu yang menjadikan saya nampak suami isteri ada sedikit inilah, orang kata apa, bertabrakan. Maksudnya bahasa Indonesia tu dia macam belaga sikit, tak setuju. Kadang-kadang saya dengar kat luar toilet apa masalah dengan anak kecil dan sebagainya. Sebenarnya semua tu adalah laluan biasa yang saya pernah lalui, anda pernah lalui. Cuma sekarang apabila kita dah dewasa, boleh tak kita cuba mengurangkan supaya masalah kebahagiaan hidup tu boleh lebih banyak kali dikecapi dibandingkan dengan kemelaratan, kesengsaraan ataupun tak bahagialah. Faham tak? Alright, ready? Nombor 1. Orang yang dah matang hidupnya, ini dari sudut sosiologi ya, dari sudut psikologi, ialah nombor 1, dia no longer complain life ni tak adil. Maksudnya dia jarang you dengar dia mengeluh ataupun komplain, mengatakan dunia ni tak adil. Dulu masa dia belum matang, sikit-sikit, alah kenapalah dunia jadi macam ni, tak acil lah kenapa aku jadi macam ni. Macam saya pun dulu waktu jatuh sakit, umur dah 40 sebenarnya, 40 lebih dah, tapi masih lagi bertanya soal kenapa Allah bagi kat aku ni, kenapa tak bagi orang lain. Dia, kalau you masih lagi banyak bersoal begitu dan mengeluh dan tidak adil, always say, why me? You belum lagi matang. Boleh? So, siapa yang sekarang ni cuba tengok list pertama ni, you rajin mengeluh tak? Rajin komplain tak? Rajin kata unfair, tak adil. Kalau you dah tahu yang dunia ni siapa yang kata adil 100%, dia tak matang. Okay, 1. Nombor 2. Never again you bergaduh dengan stranger, terutama sekali di internet. Saya ulang lagi sekali. Jangan sekali lagi atau sekali-kali anda cuba bergaduh atau bertengkar atau bersalah pendapat yang serius sangat di dalam internet ataupun dalam social media, sosmed. Pasal apa? Dia nombor 1, dia stranger, dia orang luar, you tak kenal dia dan dia pun tak kenal you. Okay, dan kalau kenal pun tak ada masalah, sedikit-sedikit, tetapi kalau boleh jangan terlalu suka menghebahkan masalah you di dalam internet ataupun memberi peluang kepada orang untuk masuk ke dalam you punya ruang internet untuk bertanya soal. Tak apa juga, tetapi kalau bersalah pendapat, lepas tu ting tong, siapa pun tak menang, siapa pun tak kalah. Itu bahaya sangat. Sebab apa? Ada orang lain nanti akan masuk, maka kematangan tu nampak sangat macam belum dicapai. Sebab ini kerja budak-budak sebenarnya. Bergaduh, terutama sekali zaman sekarang lah. Kenapa saya tak kata bergaduh di luar? Sebab zaman sekarang semuanya atas platform. Sama ada TikTok atau platform apa, ni lah, Facebook, YouTube pun ada. Zaman sekarang IG lagi, Twitter tu, Masya Allah, Telegram lagi. So tolonglah, kalau boleh, jangan jadikan internet untuk membuktikan you tu dah matang. Gunakan untuk kebaikan sahaja. Saya ulang, gunakan untuk kebaikan sahaja. Kecuali kalau you terpaksa cerita sebarkan. Macam saya terpaksalah sebarkan tentang cerita scammer kan. Terlalu banyak. Saya jumpa kat London ni pun ramai orang tanya saya, Dok, ni betul ke you punya? Ada seorang tu dia bawa sampel terus. Exactly the same. Cuma dia dapat daripada COD punya konsep. Cash on delivery.
kan kita tak buat cash on delivery. Itu boleh digunakan social media untuk membantu membetulkan keadaan. Tetapi kalau untuk bergaduh, kita tak matang. Saya ulang, siapa yang bergaduh dalam internet dan juga bagi orang lain boleh tengok, saya ulang, yang boleh orang lain masuk join sekali ataupun tengok atau memerhati, itu paling tak bijak. Faham? Sebab apa? Orang kalau dah tak suka kat kita, kalau you ada fakta betul macam mana pun dia tak suka kat kita, dia tak mau dengar. Orang yang suka kat kita, kalau kita tak ada fakta yang betul, kalau kita macam kadang-kadang buat cerita sikit-sikit pun, kadang-kadang berpura-pura pun orang percaya. Sebab apa? Sebab dia dah percaya. Jadi tak payahlah you nak sampai bertungkus rumus nak cuba membuktikan you tu betul. Padahal dia dah tak percaya kat you dan dia tak suka kat you. Kalau macam tu, you tinggalkan sahaja. Orang yang matang tidak ada masa untuk cuba mempengaruhi orang yang dah tak suka kat diri dia. Contoh, kalau you tak suka saya tak akan peduli pada you lagi dah. Pasal apa? Buang masa je, betul tak? Bila kita dah dewasa dan kita dah matang dalam pengetahuan dan pengalaman hidup kita, kita tak perlu semua orang macam ni. Sebab you penat je nanti. Buat apa pun dia dah tak suka, dia tak sukalah kat you. Kalau dia suka, lain macam pula. You tak payah nak penat-penat. Dia tetap suka kat you. Betul? Okay, nombor 2. Nombor 3 sekarang, saudara-saudara sekalian. Orang yang matang, tengok tadi saya dah baca 2-3 orang menceritakan you rajin bagi apa? Orang kata apa? Bagi maaf-maafi. Maafkan sama sendiri itu terbaik sekali. Best of the best. Saya setuju. Tetapi saya nak tambah, orang yang matang, kalau ada sesuatu yang berlaku yang tidak macam dia harapkan ataupun macam dia plan, katakan dia plan A, B, C, tapi jadinya D, E, F. Faham tak faham? Ataupun ada juga jadi B dan C tapi A tak ada. Dia plan nak A, nak B, nak C tapi cuma B dan C saja, contoh. Dan tak semacam dia plan lah, katakan dia nak pergi awal sikit tapi ada juga orang yang terlambat, contoh. Jadi plan dia tu tak berjalan serancak atau selicin yang dikehendaki atau diharapkan. Dia masih lagi cool. Orang yang betul-betul matang, dia sejuk. Bukan sejuk sampai tak ada feeling apa-apa, tetapi dia tidak melatah. Faham tak melatah tak? Dia tidak just because A, B, C, cuma A tak ada, B, C masih ada, dah rancangan tu dah okey, tapi A tu agak terleceh sedikit lah, terlambat sedikit ataupun terkeluar daripada rancangan ke apa-apa, dia masih lagi cool dan dia ada cara untuk menyelesaikan masalah. Orang ni adalah orang yang betul-betul matang. You kena berkawan dengan dia, you kena tanya dia macam mana dia boleh cool. Macam mana dia boleh, orang kata apa, dalam keadaan tenang juga. Walaupun sepatutnya dia boleh kadang-kadang dia berhak untuk maki hamun dan sebagainya, tapi dia tidak. Dia sejuk, dia nampak dari jauh pun orang ni memang macam lebih kuat agama dia daripada orang biasa-biasa. Walaupun dia bukan ustaz ke, bukan ustazah ke, tapi you tengok dia tu kalah lah para alim ni. Kalau you dapat kawan macam tu ataupun you sendiri macam tu, you dah sampai taraf darjat yang lain daripada lain. Nombor 4 ialah you fix your own problem. Dengar elok. Anda lah orang yang menyelesaikan masalah anda sendiri, bukan orang lain. Kadang-kadang memang ada kawan akan bantu, atau suami isteri boleh bantu, adik-beradik ataupun best friend forever boleh bantu. Tetapi secara amnya, balik-balik yang betul-betul feel nak puas, tak puas dengan masalah tu diselesaikan atau tidak adalah you sendiri. Sebab you sendiri yang tahu sama ada boleh kosong atau tidak otak you yang dah karat dengan masalah ataupun stres tu kan. Jadi kalau you sendiri dah dapat bantuan, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada bantuan, ingat, anda sama ada dengan atau tak ada bantuan, you lah orang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah diri sendiri. Tidak ada orang lain, walaupun partner, walaupun isteri, walaupun suami.
Selalunya kita sendiri. Sebab tu saya selalu kata jangan peduli sangat apa orang nak kata. Kalau tidak, apa pun tak jadi. Jadi bila kita matang, kita dah tahu. Itu adalah tanggungjawab kita. Boleh tak? So sekarang ni ada tak you tengah duk bagi kawan lain untuk bertanggungjawab tentang masalah you? Katakan you masalah hutang ke, you masalah tidak bahagia ke, masalah bergaduh dengan bos ke, masalah anak tak dengar cakap ke, masalah penyakit ke, apa lagi? Masalah apa-apalah, masyarakat ke, jiran ke. Bila kita ada sikit-sikit masalah kecil-kecil macam ni, kita smile je. Kita senyum sokmo. Pasal apa? Tak ada masalah besar. Pasal apa nak dibesarkan? Orang yang matang, dia tidak besarkan masalah yang kecil. Saya ulang. Orang yang matang, dia tidak membesarkan masalah yang kecil. Mak kata orang putih, don't sweat over small stuff. Is that clear? Jangan sampai berpeluh-peluh masalah yang kecil-kecil ni. Faham? Okay, relax dan bahkan you santai. Orang pun suka kat you pun suka keadaan tu sebab you tidak stres. Tapi yang saya kata apa tadi, jangan biarkan problem tu kepada orang lain. Yang saya cerita tadi tu. Ambil balik, fokus balik. You yang kena fokus menyelesaikan masalah. Baik. Tentang nombor 5 ni, stay fokus untuk kehidupan you dan bukan untuk sangat-sangat nak peduli pasal orang. Saya ulang. Maksud saya dalam bahasa orang sembang kedai kopi ni, jangan kepoci lah. Faham tak? Kau punya pasal lah. Aku punya pasal lah. Buat masa sekarang, kalau you berproblem besar, itu dulu dia punya tanggapannya. Pasal apa? Dan selagi mana you tak selesaikan problem yang besaran kat kepala otak kita ni, macam mana kita nak bantu orang lain, betul tak? Nanti kita bagi pendapat, bagi nasihat pun bercampur aduk pula nanti. Jadi lebih baik kalau you terutama sekali ada katakan 3 problem ataupun 4 problem yang agak boleh tahan juga, cari yang mana yang paling susah dulu. Saya ulang. List down, nombor 1 yang paling susah, lepas tu kurang susah, lepas tu susah, lepas tu senang. Tapi problem juga, nak kena selesai. So yang mana kena selesai dulu? Nombor 1, nombor 2. Terutama sekali kalau masalah-masalah penyakit, masalah-masalah hutang piutang ataupun mengganggu ketenteraman family ataupun keselamatan family. Nombor 1, 2, kalau ada masalah alung ke kacau, you kena selesaikan masalah ni dulu. Jangan lari. Sebab kalau you lari dan tidak fokus, you belum matang. Sebab apa? Dia macam bayang-bayang. Kalau benda tu berhantu, you pergi mana pun dia ikut. Bayang mana boleh lepas, betul tak? Jadi mau tak mau you kena selesaikan masalah tu, stay fokus. Saya kata apa? Yang you punya masalah, bukan orang lain punya masalah dahulu. Setengah orang dia macam tu, tak apalah sebab kita ni nak jadi hero kunun. Faham tak? Betul lah nak jadi hero. Kalau you ada kudrat, you ada bajet, you ada pengetahuan lagi dan orang kata apa, larat lagi nak bantu, silakan. Tapi kita kan cuma ada 24 jam sehari, ada cuma tangan, kaki ni semua ada panca indera yang Tuhan bagi sekian banyak. Betul boleh buat macam-macam, tetapi jangan sampai dah letih lesu, sampai you punya problem pun dah terbengkalai. Fokus. Saya ulang perkataan ni lah, stay fokus sampai habis kerja nombor 1, nombor 2, baru pergi nombor 3, nombor 4. Yang susah dahulu, yang senang kemudian. Betul? Okey. Lagi 2 saja. Sabar people don't care about you unless you bring value to the table. Ini bahasa Inggeris. Dia kata, dalam pelajaran saya pun saya setuju. Orang tak peduli, tentang diri kita ni, selagi mana kita tak bawa nilai ataupun manfaat kepada mereka. Ini bukanlah semua orang, tetapi ingat 90% manusia macam tu. Kalau kita tak ada apa yang boleh membantu dia, membolehkan dia dapat manfaat, rasa kalau dia dalam keadaan bermasalah, dia tak mau peduli pada you. Betul? Itu saya kata tadi, sebab semua orang ada masalah.
So kalau you matang, you nak pergi sibuk pasal orang ni pasal apa? Kecuali kalau diminta tolong. Kawan-kawan kadang-kadang dia tahu kita masalah, tapi dia masalah kod-kod, you boleh bagi pendapat. Kadang-kadang tak semestinya bagi duit, tak semestinya bagi tenaga, tapi bagi idea. Bolehlah. Takkanlah yang tu pun nak kita berkira. Tapi secara menyeluruh, saya kata apa tadi, manusia ramai-ramainya kalau you tak bagi manfaat pada dia, dia takkan peduli pada you. Itu you kena ingat. Dan you jangan sedih pula nanti kalau orang tak peduli pada you. Ini kematangan yang diperlukan sangat-sangat supaya you tak heran kenapa orang tak peduli. Itu fitrah. Dan jangan marahkan dia, dan jangan bergaduh, dan jangan putus hubungan dengan dia pula. Saya kata dia bermasalah. Dia kalau you tak bagi nilai, tak bagi idea, tak bagi bantuan, ataupun sekurang-kurangnya bagi strategi ke apa-apa, dia takkan peduli. Maksudnya, you tak bawa apa-apa lah. Maksudnya kalau macam pergi rumah orang tu tak bawa buah tangan lah. Orang tak peduli sangat. Kadang-kadang dia kalau boleh nak engkau keluar cepat-cepat daripada rumah dia ke apa, sebab dia tengah pening kepala ni. So you kena matang. You kena, orang kata, jadi dewasa. Jangan nak mengumpat kata, oh dia tak peduli, tak mau tengok muka I lagi dah semua. I dah kata apa tadi? Dia pun ada masalah. Jadi you kena matang lah. Janganlah nak bergaduh pasal orang lain punya problem pula kan. Relax. Dan nombor 7, ini you kena sensitif sikit dengan elok-elok pakcik nak cakap ni. Okay. Kalau orang merasakan you mengganggu dia, you boleh feel tau. Kadang-kadang bila you nak rapat dengan kawan tu balik, dan kadang-kadang saya kata apa, dia ada masalah, ataupun kalau tak ada masalah pun, kalau you nampak macam dia merasakan you tu mengganggu dia, you boleh rasa macam you tu mengganggu dia, atau dia menunjukkan imbasan-imbasan ataupun kata-kata kiasan yang macam I tak perlukan you lah. Maksudnya you tu mengganggu lah dia punya kehidupan. Senang je. Kalau you betul-betul matang, you tinggalkan dia. Bukan tinggalkan dia jadi musuh. Maksudnya you tak payah kacau dia lagi, you tak payah rapat dengan dia lagi, sampai kalau perlu besok-besok, kalau dia perlukan you ataupun you perlukan dia, atau pertemuan yang tak di-plan, jangan dipaksa. Orang kata apa, sondoi muka. Orang tak mau pun nak pergi juga. Yang tu tak matang. Seulang. Kalau orang dah nampak, bukanlah, kadang-kadang boleh nampak mereka meluat kat kita pun. You pandai-pandai lah, sebab kematangan kan, pengalaman kan, mestilah kita tahu, oh dia ni macam tak mau dengar aku kata apa pun, macam tu. Alah dia ni aku tegur sikit pun dia sensitif je kan. Alah dia ni asyik-asyik dia je nak betul, aku cakap apa pun macam dia tak hormat lah, maksudnya tak ada value lah kita punya ni. Okay, you jangan nak sedih, you jangan nak mengumpat, you keluar je, relax, dengan sopan santun, Assalamualaikum, jalan terus hidup you. Sebab apa? You pun tak sampai 5 saat, you toleh je muka you dah nampak problem dalam hidup you. Yang you tak akan peduli problem dia pun. Betul tak? Dia pun terlupa tentang diri you. Itulah dia. Kematangan pada malam ini merupakan satu fitrah yang sentiasa berlaku, dan cuma kita je kadang-kadang macam tak pandai nak kontrol diri kita. Cepat nak marah, cepat nak melenting kan, tak boleh tegur sikit. Kan tadi ada orang komplain macam budak-budak je. Budak-budak pun paling-paling dia nangis-nangis, dia lupa-lupa, dia datang peluk balik. Orang tua-tua ni kalau dia bergaduh cukup buruk, itu tak perangai. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu. Saya minta anda dengar lagi sekali lecture ni. Pada malam ni kemungkinan anda boleh belajar sesuatu. Saya selalu mengatakan kebahagiaan hidup anda di dunia dan akhirat syurga adalah tanggungjawab sendiri. Senyum sokmo, tanggungjawab sendiri. Let go and feel good pun, yang saya selalu hafalkan untuk you mantrakan setiap hari itu pun adalah tanggungjawab sendiri. Saya selalu kata, kalau kita dilahirkan miskin ataupun tak bahagia, itu bukan salah kita.
kita mungkin boleh betulkan dari semasa ke semasa, bila dah besar nanti, okey. So tetapi kalau kita mati miskin, melarat dan tak bahagia, itu salah kita sendiri. Boleh ingat? When you're born, if you're poor and you're not happy in that thing, it's not your fault. Bukan you minta dilahirkan kat dunia. Tuhan dah jadikan you, ibu bapa you lahirkan you, tapi bila you dah dewasa, kalau you dah matang, you pandai jaga diri, you dapat kebahagiaan, itu yang dinamakan made. Maksudnya buat sendiri tu. Yang tu yang shock sekali. Tak ada orang jolok you naik ke atas sendiri. You yang bekerja kuat. Tapi jangan sampai melarat, jangan sampai sengsara, sebab kalau you jatuh miskin sampai you tak mau buat apa-apa langsung, malas, dan dah pula tu sombong pula tu, janganlah pula sampai bodoh sombong kan. Kalau dah bodoh sombong tak mau belajar, kalau meninggal nanti tak happy, salahnya salah diri sendiri. Okey, cukup dulu saudara-saudara, 7 perkara yang saya share. Ada banyak lagi, tetapi cukup kalau you checklist 7 ni you lulus, you dah cukup matang dan boleh kita letak you kat mana pun boleh hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dunia bahagia, akhirat syurga. Terima kasih. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa, sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?